Hai guys, salam kepada semua. Selamat datang dan selamat kembali ke channel saya, Jom Merantau. Bambi dan saya sangat gembira jumpa you guys. Hari ini kita bersama-sama akan tengok kesudahan cerita Oscar Pistorius. Dah siap dengan tisu? Kes pembunuhan Riva bermula pada 3 Mac 2014 di Mahkamah Tinggi Pretoria. Bekas teman wanita Pistorius yang bernama Samantha Taylor telah memberi keterangan bahawa Oscar Pistorius adalah seorang yang angkuh, cepat marah dan bersikap ganas. Keterangan beliau dikukuhkan lagi dengan penerangan beberapa jiran Pistorius yang telah mendengar pertengkaran yang kuat serta jeritan Riva sebelum mendengar bunyi tembakan. Keterangan saksi-saksi ini telah jadi asas pendakwaan pihak pendakwa raya yang diketuai oleh Encik Gary Nell. Encik Gary Nell menegaskan semasa pertengkaran, Riva telah melarikan diri dalam ketakutan dengan telefon bimbitnya untuk memanggil bantuan. Riva rasa terancam dengan tertuduh dan menguncikan dirinya dalam bilik air. Pendakwa raya telah menekankan bahawa fakta bukti menunjukkan Pistorius telah memukul pintu bilik air dengan kayu kriket untuk memaksa Riva buka pintu tersebut. Apabila Riva yang dalam ketakutan enggan membuka pintu, Pistorius telah naik berang dan menembak ke arah pintu bilik air dengan niat untuk membunuh Riva. Pendakwa raya membuat kesimpulan bahawa naluri seseorang itu adalah untuk memastikan orang kesayangan berada dalam keadaan selamat sebelum melepaskan 4 das tembakan yang pasti membunuh sesiapa yang berada di belakang pintu bilik air tersebut. Seminggu selepas pembunuhan Riva, Pistorius mula hilang satu demi satu sponsor endorsement produk dan terpaksa jual rumah mewah beliau untuk menampung kos perbelanjaan guaman yang tinggi akibat prosiding yang berpanjangan. Pada akhir kes ini, pihak peguam bela yang diketuai oleh Encik Barry Roof telah berjaya meyakinkan hakim persidangan bahawa Pistorius telah bunuh Riva tanpa niat disebabkan salah identiti kerana beliau pernah terima ugutan sebelum peristiwa ini. Oscar Pistorius berada pada puncak kejaya semasa peristiwa pahit ini. Beliau telah hilang kredibiliti, dikecam dan diperli. Beliau sering menangis semasa menceritakan detik-detik cemas yang dialami dalam usaha menyelamatkan Riva. Sebahagian pihak akhbar yang membuat liputan kes ini melabelkan Pistorius sebagai pelakon yang pandai bersandiwara. Pada 21 Oktober 2014, Hakim Thokozile Masipa telah mendapati Oscar Pistorius bersalah membunuh Riva tanpa niat dan menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. Penghakiman kes ini dapat perhatian dunia, termasuk bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang menganggap keputusan kes ini berat sebelah dan kecam hukuman ringan yang diterima oleh Pistorius. Pelbagai demonstrasi telah diadakan untuk meluahkan rasa tidak puas hati terhadap hukuman ringan yang diterima oleh Pistorius. Pihak pendakwa raya telah membawa kes ini ke Mahkamah Rayuan Tertinggi kerana tidak puas hati dengan penghakiman. Oscar Pistorius yang disanjung sebagai wira negara tiba-tiba menjadi banduan dalam kes pembunuhan. Ibu bapa Riva terpaksa menanggung penderitaan emosi yang amat memilukan hati apabila butiran pembunuhan anaknya dibincangkan semasa proses prosiding di mahkamah. Panel yang berdiri daripada 5 orang hakim yang bersidang dengan sebulat suara memutuskan bahawa Pistorius bersalah membunuh Riva dengan niat membunuh. Ketua Hakim panel persidangan, Yang Arif Eric Leach dalam konteks penghakiman telah menggunakan istilah dolus eventualis, iaitu terma perundangan bahasa Latin. Dolus eventualis
dapat diterjemahkan sebagai niat bersampingan. Situasi di mana pelaku menyedari bahawa tindakannya berisiko membunuh seseorang, tetapi melanjutkan tindakan tersebut dengan sengaja atau niat bersampingan. Pada 6 Julai 2016, Pistorius telah disabit dengan kesalahan membunuh dengan niat dan Hakim Masipa telah jatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun. Pihak pendakwa raya sekali lagi membawa kes ini ke Mahkamah Rayuan Tertinggi kerana menganggap hukuman penjara 6 tahun untuk kesabitan membunuh adalah singkat. Hukuman penjara minima untuk kes pembunuhan di Afrika Selatan adalah 15 tahun. Dalam sistem perundangan Afrika Selatan, tertuduh dalam kes pembunuhan boleh memohon ikat jamin. Keputusan mengenai ikat jamin bergantung pada keadaan kes dan budi bicara hakim. Semasa prosiding mahkamah masih dijalankan, Oscar Pistorius dibenarkan untuk terus bertanding dalam beberapa acara lari. Akhirnya pada 24 November 2017, Mahkamah Rayuan Tertinggi telah menaikkan hukuman penjara ke 15 tahun. Ini bermakna Oscar Pistorius terpaksa menjalani hukuman penjara selama 13 tahun dan 5 bulan lagi setelah menolak tempoh hukuman yang sudah menjalani. Pada 19 Disember 2017, Mahkamah Perlembagaan telah tolak rayuan Oscar Pistorius dan hukuman penjara 15 tahun dikekalkan. Pada 31 Mac 2023, setelah menghabiskan 6,5 tahun di penjara, permohonan parol Oscar Pistorius ditolak. Mahkamah menolak rayuan parol dengan alasan Oscar Pistorius masih belum menghabiskan hukuman penjara minima sebelum layak memohon parol. Mahkamah memutuskan bahawa Pistorius mesti menjalankan hukuman penjara selama 16 bulan lagi sebelum layak memohon parol pada bulan Ogos 2024. Kini Oscar Pistorius menjalani hukuman di penjara Atteridgeville di Pretoria. Riva Steenkamp hanya mengenal Oscar Pistorius selama 3 bulan sebelum beliau dibunuh oleh Pistorius. Riva adalah seorang aktivis terhadap keganasan rumah tangga dan wanita. Secara ironis, nyawa beliau berakhir dengan kejamnya di tangan teman lelaki sendiri. Oscar Pistorius yang telah mengatasi pelbagai cabaran untuk menjadi ikon Afrika Selatan dan lambang inspirasi dunia telah terjatuh dari puncak dan tercicir dari kemuliaan disebabkan kesabitan membunuh. Pada tahun 2008, Oscar Pistorius telah menerima di Order of Ikhamanga, iaitu darjah kehormatan tertinggi di Afrika Selatan. Kerajaan Afrika Selatan telah membatalkan pangkat ini setelah beliau disabitkan kesalahan dalam kes pembunuhan Riva. Penghargaan Laureus World Sports Award bagi tahun 2013 ditarik balik dan diberikan kepada Daniel Diaz, perenang Paralimpik dari Brazil. Oscar Pistorius telah kehilangan beberapa kontrak sponsor yang bernilai lebih dari $2 juta Amerika. Oscar Pistorius terpaksa mengeluarkan belanja yang tinggi untuk kos guaman dan menghabiskan tahun-tahun terbaik kejayaannya di penjara. Yang paling sedih adalah keluarga Riva Steenkamp telah kehilangan seorang anak yang cantik, berjaya dan baik hati. Iktibar. Kesabaran melibatkan ketekunan, kawalan diri dan merupakan kunci untuk mencapai kejayaan jangka panjang. Berhati-hati dan mengambil masa untuk mengenal seseorang dengan lebih mendalam sebelum menjalinkan hubungan. Jika anda ingin tahu mengenai kes ini dengan lebih mendalam, sila menonton dokuseri Pistorius di saluran Amazon Prime.
Terima kasih kerana menonton channel saya dan kita akan berjumpa lagi di episod seterusnya dengan suatu cerita lain yang menarik. Jika anda suka video saya, sila tekan butang like, subscribe, share dan jangan lupa komen. Saya amat menghargai dan berterima kasih di atas komen-komen anda. Tolong cadangkan tajuk cerita yang anda berminat. Saya akan cuba buat cerita yang anda gemarkan di episod-episod yang akan datang. Hari ini, saya nak memperkenalkan seekor lagi kucing saya yang bernama Baby Yoda. Semasa saya menolong emak di belakang rumah, saya terjumpa Baby Yoda dalam longkang. Baby Yoda terlalu kecil, basah dan lemah. Saya telah membersihkan Baby Yoda dan bawa kepada vet. Sekarang, Baby Yoda sudah sihat dan begitu ceria. Ingat, saya dan Baby Yoda sedang tunggu kamu di episod kedua. Jom, kita bersama-sama menjayakan channel Jom Merantau. Terima kasih.